ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pertamanya kita merafakkan kesyukuran kepada Allah dengan limpah rahmat dan inayah dapat kita sama-sama hadir ke rumah Allah untuk sama-sama kita menunaikan fardu salat berjemaah, dan insya-Allah kita akan duduk di dalam satu majlis. Kita luangkan waktu dan mengambil manfaat daripada baki yang ada daripada umur kita untuk meluangkan masa kita berada di dalam majlis ilmu, insya-Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Pada minggu yang lalu kita telah belajar ataupun kita telah habis pada bab yang kita sebut sebagai tanda cinta Allah kepada hamba. Allah apabila dia mencintai hambanya, ada tanda-tanda yang diberikan oleh Allah. Antaranya, bila dicintai Allah, maka manusia itu dicintai oleh manusia. Kerana Allah Azza wa Jal menyebut kepada malaikat, ya Jibril, aku cinta pada orang ni. Jibril kata kepada penduduk langit, ya wahai penduduk langit, aku cinta kepada ini. Maka penduduk langit cinta kepada seseorang, maka perasaan cinta kepada seseorang itu juga diberikan kepada penduduk bumi. Itu apabila manusia mencintai kita di atas kebaikan-kebaikan yang Allah perintahkan untuk kita. Baik, pada minggu ini insya-Allah kita menyambung pengajian kita dalam kitab ini berkenaan dengan tajuk kelebihan menuntut ilmu dan mengajak kepada kebaikan. Kelebihan menuntut ilmu dan mengajak kepada kebaikan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Bicara tentang ilmu, bila kali terakhir kita duduk di dalam majlis ilmu? Bilakah saat terakhir kita memaksa diri kita untuk pergi belajar menimba ilmu? Maka kita tanya dalam diri kita, betapa ilmu ini penting dalam segenap kehidupan. Ilmulah yang membezakan di antara manusia ini dengan manusia itu. Ilmulah yang membezakan di antara orang yang tinggi dengan orang yang rendah. Sebab itu ada orang yang berilmu, kedudukan dia tinggi di sisi manusia. Walaupun di sisi Allah mereka tak ada nilai. Berapa ramai pakar yang ada dalam dunia ni yang hebat-hebat kerana ilmu yang ada pada mereka. Tapi bukan bermakna ilmu itu redha di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka hadirin yang dirahmati, bila kita berbicara tentang ilmu, sebagaimana yang kita tahu, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu fardu bagi setiap orang muslim. Maka di antara kita, apabila manusia itu diletakkan sebagai orang yang mukallaf. Apa makna mukallaf?
apabila pada dia itu diberi pemahaman, diberi umur ataupun diberi akal yang boleh berfikir. Apabila dia sudah baligh, maka ia dikira mukallaf. Mukallaf apabila dia dipikul, apabila dia memikul, maka dia akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Maka semua yang berlaku dalam kehidupan kita, sama ada dunia sahaja ataupun antara dunia dan akhirat ataupun akhirat sahaja, semua itu akan dipertimbangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Hadirin yang dirahmati, bermuhasabahlah diri kita kepada Allah. Bila kali terakhir kita meletakkan diri kita di dalam majlis ilmu? Hari ini alhamdulillah, mungkin tuan-tuan yang ada di sini dipilih oleh Allah untuk duduk di dalam majlis ilmu. Sebab itu hamba sebut, bila kita mari ke masjid, masjid kita itu ada majlis ilmu, paksalah diri untuk duduk dan anggap ianya sebagai tempat tuan-tuan menuntut ilmu, bukan sekadar untuk mari duduk tunggu nak kelip makan nasi lepas isyak. Kerana darjat lain. Tuan-tuan, bila usia kita telah meningkat naik, tanggungjawab demi tanggungjawab kita pikul. Zaman budak kita just dipaksa oleh ibu bapa untuk mengaji. Kita tidak dipertanggungjawabkan untuk jaga anak, jaga isteri, jaga rumah tangga. Tapi bila kita dah jadi orang yang dewasa, kita kena ingat, sama ada lelaki ataupun perempuan, sama sahaja pangkat dia. Kita dipertanggungjawabkan untuk menimba ilmu, untuk dijadikan bekalan kehidupan dunia dan akhirat kita. Jadi, perjalanan kehidupan di antara manusia dengan manusia yang lain berpandukan kepada ilmu yang mereka ada. Kita nak pergi duduk di pondok, nak pergi duduk di kelas-kelas, nak belajar Al-Quran, ambil 4 jam, di wajah sehari. Allah, tak ada masanya ustaz. Nak mengaji fiqh, nak mengaji tauhid. Ni hak akhirat, tak sebut lagi hak dunia ni. Mungkin di antara kita semua dah ada kepakaran bekerja masing-masing. Ada yang reti buat rumah, ada yang reti buat apa? Yang boleh jadi doktor, ada yang jadi cikgu. Tapi hakikat ilmu yang kita nak ceritakan pada hari ini berkenaan dengan ilmu untuk kita bawa bertemu dengan Allah. Hadirin yang dirahmati, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran. Di dalam surah Az-Zumar, Allah taala berkata kepada kita, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamu wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, adakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ini ayat tentang pertanyaan. Di akhir ayat itu diletakkan tanda noktah. Kita beribadat dengan ilmu dan orang yang beribadat tanpa ilmu berbeza. Sebab itu, untuk diterima setiap amal yang kita lakukan, kita kena pastikan kita mempunyai ilmu. Kita solat, ataupun kita ambil wudu. Di dalam rukun wudu itu ada tertib. Mana mungkin nak basuh tangan dulu, ataupun mana mungkin nak basuh telinga dulu baru nak basuh muka. Ini ataupun contoh yang mudah kita sebut. Ya.
Kerana ada orang yang ambil wuduk masih lagi tukar takir. Orang tua dah. Ambil air semaya masih lagi tidak teliti. Tidak mementingkan tertib yang diajarkan oleh Nabi. Sebab tu di antara sebab diterima amal itu apabila seseorang itu mempunyai ilmu berkaitan dengan sunnah. Di dalam ibadat, yang penting, perkara yang utama yang perlu kita tengok berkenaan dengan sunnah. Hatta Al-Imam Syafi'i sendiri sebut, nah, sekiranya Imam Syafi'i ini orang yang faqih, Muhammad bin Idris Syafi'i, 150-204 Hijrah. Sekiranya kamu menemui sunnah, yang mana sunnah itu bertentangan dengan pendapat. Kadang-kadang para ulama mereka tidak menemui hadis-hadis. Dia sudah merantau dalam bab-bab yang tertentu. Ulama ini berjalan menuntut ilmu. Tengok sejarah Al-Imam Syafi'i. Lagu mana bertemu dengan Imam Malik. Satu hari, satu malam, khatam Muwatta'. Baru Imam Malik kata, baru mu boleh mari ngaji dengan aku. Kalau kita rujuk, lagu mana para ulama terdahulu mengaji. Demi satu hadis. Mereka berjalan beratus kilo. Sehingga kan ada ulama yang tak ada selipar kaki demi mendapatkan satu hadis saja. Pagi, tengok-tengok hadis ni hadis dhaif. Tengok-tengok hadis ni hadis yang palsu. Tapi nak sebut kesungguhan para ulama dalam menuntut ilmu demi memastikan kebenaran ditegakkan. Sebab itu dalam setiap amal yang kita lakukan, kita berajak pada ilmu. Apabila kita membelangkangkan ilmu, ibadat kita tidak akan sama sebagaimana tujuan agama. Sebab itu tak akan sama mereka yang beribadat kepada Allah dalam keadaan mereka berilmu dan tak berilmu. Kadang-kadang kita ni hanya mengikut kerana kita dah kenal daripada kecil sampai ke besar. Akad takbir lagu ni kita turut orang. Kita kebut taklid. Taklid secara membuta tuli. Turut. Bila mari pandangan yang lain, kita mula nak berbeza pandangan, kita mula marah. Kerana kita tak buka jiwa kita pada ilmu, maka kita tak akan sama di antara orang yang berilmu dan tak berilmu. Sebab itu, ilmu, bila sebut tentang ilmu, ilmu ni benda yang kita kena buka, lapangkan dada kita. Sebab tu dalam ayat Al-Quran sebut, Qala Rabbi syrah li sadri. Ni buka. Wa yassir li amri, mudah. Segala buat aku. Kita minta pada Allah. Supaya mempermudahkan bila kita nak menuntut ilmu. Kita kena usaha cari ilmu yang tepat dengan kebenaran. Hari ni ada orang yang mencari ilmu. Tapi ilmu yang tak bawa pada kebenaran. Malah pergi kepada kebatilan. Bila cerita hal ibadat yang bermacam-macam direka-reka tanpa ada asas dan bukti yang kukuh. Tanpa ada asas, bukti yang kukuh. Awak iso. Lapar. Bunyi tu ni. Kejut kita kamu. Baru mukadimah. Sebab tu Kul hal yastawi alladhina ya'lamu walladhina la ya'lamun. Nabi Muhammad, Allah Ta'ala minta supaya tanya kita, sama ke orang ilmu atau tak ada ilmu. Orang tu ke buat rumah, reti buat rumah, tak sama dengan orang tak reti buat rumah. Orang kerja jabat amal mana? Siapa dia reti buat rumah, duk jabat? Tak ada, dia kena tukar rumah juga.
Situ beza dah. Bahkan dalam ilmu agama lebih lagi. Kena tuntut ilmu. Innamal ilmu bita'allum. Sesungguhnya ilmu itu dengan belajar. Maka bila kita nak belajar, Wallahu a'lam, kalau kita letakkan ikhlas kehidupan kita, mari ke masjid sebab nak tuntut ilmu. Ustaz mari mengajar hadis, dengar ambil amal. Ustaz mari mengajar fiqh, dengar ambil amal. Sebab tu kadang-kadang umur 50 tapi disebabkan tak ada ilmu. Ustaz, masbuk lagu mana? Semaya berpuluh-puluh tahun, umur 50 duk tanya masbuk lagi. Kerana apa? Kerana tak berusaha. Ni kalau kita soal bab semaya lah puak kita ni dok. Pasal ambo ni ngajar rata juga, duk tengok macam-macam. Fiqh ni antara bidang yang ambo boleh pergi sikit lebih. Fiqh. Bab fiqh. Jadi bila beli bakal benda fiqh ni, benda kaedah, benda pemahaman. Bak semaya lagu mana, bila kita tinggal tayak, bila kita tinggal kunung, bila kita tak baca Fatihah belakang tu imam. Bila kita tak dah habis baca Fatihah tu imam rukuk dah. Lagu mana kalau tinggal rukun lebih daripada 3, batal kodok semaya. Kena hak tak tahu tuan-tuan. Sebab tu kebaikan ilmu itu kita akan dapat bila kita berusaha dengan diri sendiri untuk menuntut ilmu. Tambah lagi bila umur kita ni tua dah. Tapi hak tua lah banyak duduk masjid sebab tunggu mati. Anak muda tak tahu nak buat lagu mana. Kita ni sepatutnya hak idol hari ni alhamdulillah. Ajak orang tua biasalah duduk masjid, orang veteran dak 50, 60 relax duduk masjid mai dengar orang ngajar biasa. Dan ilmu dia tidak kira umur. Tapi hak kita penting risau lagi nu. Hak luar nu 20 30 lagu mana nak ajak ke ilmu. Sedekah hari ni ilmu medium ilmu tu makin luas pula dah. Dulu tak ada telefon dah, ni telefon canggih-canggih. Sebab tu tak kira tua, tak kira muda. Kalau tuan-tuan reti guna medium telefon ni untuk tuan-tuan tuntut ilmu, tuan-tuan taip sahaja apa yang tuan-tuan nak tengok. Lagu mana ustaz? Tak ingat rakaat. Tulis tak ingat rakaat. Bagaimana tak ingat rakaat? Tubik selalu. Sebab tu tidak akan sama orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu. Yang keseterusnya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan darjat orang-orang beriman daripada kalangan kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan sebanyak beberapa darjat. Ini kenyataan daripada Allah. Yang mana Allah Subhanahu wa taala sebut, aku ni angkat darjat manusia bila mereka beriman dan mempunyai ilmu. Kita ada darjat di sisi Allah yang tersendiri. Tapi struggle, usaha kita itulah. Nak kena push. Mengaji malah tuan-tuan. Ngaji ni malah. Tak kira lah siapa dia pun. Malah belakang bak ngaji ni. Nak buka kitab tambah-tambah, nak mengaji kitab pula. Kena ustaz jenis tua sikit dan adalahnya kami. Perkara-perkara itu diwajibkan tarik panjang-panjang. Oh, tidurlah. Tak. Betul kalau nak mengajar orang ni kena mengajar dengan derah. Orang tak nerah. Ya. Orang tak nerah, betul ambo suara derah. Ambo tak sihat tidur. Apa dia tidur kuliah hamba ni kamu. Kalau nampak nerah je rekoh lalu. Tapi je rekoh dengan ilmu. Tak. Ada sekali pergi kuliah. Sudah kuliah. Duduklah ambil air. Marilah muslimah. Masjid mungkin juga. Dia kata ustaz. Ambo. Ustaz ngajar tak boleh nak tidur. Oh, dia pergi masjid nak ngajar sebab nak tidur.
Allah ustaz suruh derah lah. Kejut kita. Tak boleh nak tidur dia kata. Berkali mocik ni pergi masjid. Hati Allah. Allah Ta'ala akan mengangkat darjat. Nampaknya lagu mana? Dunia ni nampak dah darjat orang berilmu atau berilmu ni. Dah. Dimuliakan lagu mana orang yang berilmu? Tengok para ulama. Dah. Tengok para ahli ilmu. Dah. Ambil hak dunia, para doktor, para profesor. Tuan-tuan layar molek lagu mana? Agak-agak layar sedar-sedar begitu kau kali pokok dia mari. Oh, apa kapek megah Orang besar-besar. Ni para ulama pula. Lagu mana kita pakai unggah siung tangan nak ambil berkat? Kerana apa? Beza duduk mana? Kerana ilmu. Kerana ilmu. Dunia nampak dah beza. Ni akhirat. Sekiranya orang tu, para ulama kita tu, dia ikhlas. Itu darjat dia di sisi Allah. Darjat dia di sisi Allah. Ayat yang keseterusnya iaitu innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah dengan tidak melanggar perintahnya daripada kalangan para hambanya ialah orang-orang yang berilmu. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah yang mana tidak akan melanggar perintah Allah ialah daripada orang-orang yang berilmu. Al-ulama. Nah, bila kita ada ilmu, kita akan kenal halal dan haram. Bila kita ada ilmu, kita akan tahu ni dosa ni pahala. Nah, nak buat perbankan Islam. Nak buat loan kereta, loan motor berapa. Pagak tinggi interest. Riba ni tu berat. Takut. Dah nak buat. Kemaksiatan. Duduk depan mata. Dah. Sebab tu tuan-tuan, bila kita berilmu, dah, kita terbuka kepada zina. Kita pun tengok ayat teteh zina ancaman. Kita tak buat dah. Kita takut teteh judi. Tapi judi terbetul depan kita. Kita baca apa hukumnya teteh judi. Apa ancaman teteh judi, kita tinggal dah. Sebab tu orang yang berilmu, dia bila dia tahu, dia tak akan buat. Bila dia tahu, dia tak akan buat. Sebab tu para ulama, mereka dekat dengan Allah. Kerana mereka tak mudah nak buat dosa pada Allah. Mereka mengetahui mana yang halal, mana yang haram lebih daripada kita. Sebab tu, orang, apabila mereka berilmu, mereka tidak mudah. Kerana perjalanan mereka tu, tuan-tuan tu baik daripada rumah, jalan, tengok orang tino comel. Pada sekali sudah. Sekali rezeki, 2 kali dosa dah. Sekali. Comel, cukup lah. Kerana tahu, tengok lama jadi dosa. Bercakap. Berbicara. Kecek tu, kecek. Masuk siapa nak mengupak kau orang dah. Pada. Cukup. Man kana yu'minu billah falyakul khair. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khair aw liyasmut. Nabi sebut, sesiapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, mereka akan berkata benda baik-baik. Aw liyasmut, ataupun mereka akan diam. Kita tak akan kecek kosek. Masuk pak nak mengupak. Masuk pak nak fitnah orang, cukup berhenti. Kenapa? Kita tahu ancaman berat nanti tu. Ibadat kita, amal kita kena peracuh gitu ya. Maka inilah maksud yang diberikan. Baik. Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Muawiyah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Garis kalimatkan hadis ini. Sesiapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, niscaya dia memberikan kefahaman kepadanya dalam urusan agama. Di dalam
kaedah bahasa Arab, bila sebut perkataan man, ianya tidak kira lelaki, tidak kira perempuan. Tidak kira tua, tidak kira muda. Tidak kira kaya, tidak kira miskin. Man, sesiapa yang menghendaki kebaikan, man yuridillahi bihi khaira. Sesiapa yang menghendaki kebaikan, kebaikan ni kebaikan mana? Kadang-kadang kita kena fikir, Allah Ta'ala bagi kepada kita harta yang banyak. Kita rasa kita baik. Kadang-kadang kita dapat pekerjaan yang baik. Kadang-kadang kita rasa kita baik. Kita mempunyai rumah yang besar, pekerjaan yang selesa, kereta yang besar, kehidupan yang mudah segala-galanya. Kita rasa kita baik. Pada hakikatnya, semua benda tu tak ada nilai pun di sisi Allah. Kerana kebaikan yang betul-betul Allah Ta'ala akan bagi apabila Allah Ta'ala memberikan kefahaman pada agama. Kefahaman pada agama. Bila kita melakukan ibadah, kita kenal mana ini sunnah, mana ini bid'ah. Bila kita melakukan perkara-perkara, kita tahu ini haram, kita tahu ini makruh, kita tahu ini mubah. Kita baiki kehidupan kita, Allah Ta'ala akan bagi kefahaman pada kita tentang agama. Itu baru kebaikan yang betul. Tapi selagi mana kalau kita tidak memahami perjalanan kehidupan, bahawasanya kita ini ada agama, kita ini ada sunnah Nabi yang kita kena turut, kita ni ada ilmu yang kita kena perhati, utama bab ibadat. Semaya kita, puasa kita, haji kita. Taatnya kita kepada kedua ibu bapa. Berkhidmatnya kita kepada anak dan isteri. Maka kebaikan-kebaikan ini, kalau kita bawa jalur dalam kehidupan kita, dalam kita bergaul dengan orang, kita nak kebaikan agama bersama orang, Allah Ta'ala bagi kebaikan agama. Harta pangkat bukan kebaikan. Kadang-kadang walaupun kita rasa itu kebaikan. Kadang-kadang kita fikir, kalau gaji aku 2,000, hidup aku lebih baik. Kalau gaji aku naik 250 jam lagi, gaji aku, hidup aku lebih makin baik. Kalau boleh rumah besar ni, aku rasa baik lagi hidup aku. Tapi bukan itu hakikat kebaikan dalam kehidupan. Hakikat kebaikan dalam kehidupan, apabila Allah Azza wa Jal merezekikan kamu untuk mendapat kefahaman agama. Halal, haram, makruh, harus. Maka kita erti. Kita tidak akan mudah-mudah mengambil rasuah. Kita tidak akan mudah-mudah mengamalkan benda-benda riba. Kita tidak akan mudah untuk bercakap benda-benda yang mampu menjahanamkan pahala kita. Sebab itu yufaqihu fid din, kebaikan yang betul Allah Ta'ala bagi pada kita, iaitu bila kita diberi pemahaman yang baik tentang agama. Kita doa, kita minta dengan Allah. Sebab tu kita minta ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim dalam doa. Dalam semaya kita, belah-belah kali sehari kita sebut nak jalan yang lurus, nak jalan yang lurus. Jalan mana jalan yang lurus tu? Tak disebut an'amta alaihim, mereka yang diberi nikmat. Siapa dia yang diberi nikmat? Minan nabiyyin was-siddiqi wasyuhada'i was-salihin. Memahami kehidupan yang ada pada mereka, para Nabi, para orang-orang yang benar, para sahabat Nabi, para orang syuhada yang mana mereka bawa hidup ni dengan Allah. Mereka bawa hidup mereka dengan Allah. Maka itulah jalan kebaikan yang Allah Ta'ala bagi, bukan dunia. Dunia siapa-siapa pun boleh, atas usaha masing-masing. Mereka berusaha, Allah Ta'ala bagi. Kita berusaha, Allah Ta'ala bagi. Setimpa dengan apa yang kita usahakan. Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Musa. Beliau berkata, Nabi SAW bersabda, perumpamaan, petunjuk dan ilmu yang diutuskan oleh Allah kepada aku adalah seperti hujan yang turun ke bumi, kata Nabi.
perumpamaan, petunjuk dan ilmu yang diutuskan oleh Allah kepada aku adalah seperti hujan yang turun ke bumi. Ada satu kawasan tanahnya subur yang menyerap air dengan baik. Lalu ia menumbuhkan rumput dan rumput basah yang banyak. Ada juga satu kawasan tanahnya keras yang mampu menahan air. Lalu Allah memberikan manfaat kepada manusia melaluinya, iaitu mereka boleh minum, menyiram tanaman dan bercucuk tanam. Hujan itu juga turun di atas suatu tanah. Sesungguhnya ia adalah kawasan yang luas, yang tidak mempunyai tumbuhan, di mana ia tidak mampu menahan air dan tidak menumbuhkan rumput. Demikianlah perumpamaan orang yang faham dalam urusan agama Allah dan segala petunjuk dan ilmu yang diutuskan Allah kepada saya dapat memberikan manfaat kepadanya. Lalu dia mempelajarinya dan mengajarkan pula kepada orang lain. Dan perumpamaan orang yang tidak mahu mengangkat kepalanya kepada perkara petunjuk dan ilmu disebabkan sikap takabur serta tidak ingin menerima petunjuk Allah yang diutuskan saya dengannya. Hadis ini nak cerita keadaan tanah ibarat ilmu dan petunjuk. Bila diberi petunjuk satu tanah, kita boleh bercucuk tanah, kita ambil manfaat. Bila kita terima ilmu, kita boleh sebar pada orang lain. Al-ilmu yuntafa'u bihi. Apabila matinya tiga atau apabila matinya seorang anak, ada ni, terputus semua amalan. Adik duduk dengar semua. Siapa dia? Sedekahun jariyah. Sedekah yang dilakukan dengan ikhlas. Al-ilmu yuntafa'u bih. Apabila ilmu itu kita sebar. Ibarat hujan yang mana ianya turun. Air itu bekak, mengalir, menyuburkan tanah. Yang mana kita boleh sebar ilmu pada orang. Hari ni kita ambil kodok tanggungjawab sebar ilmu. Tanya awak. Sebar ilmu bukan ustaz saja. Ni sebar ilmu, mengajar ilmu. Ustaz. Ustaz, sikit-sikit ustaz, sikit-sikit ustaz. Sedekah sebar ilmu menjadi tanggungjawab kullu muslim, semua umat Islam, untuk menyampaikan dakwah yang dibawa oleh Nabi. Tanggungjawab semua, bukan tanggungjawab ustaz. Nak mengajar ke pertama sekali, apa yang penting dalam ilmu? Dalam didikan ataupun ilmu yang perlu ada pada kita. Ilmu gapo yang paling penting? Ilmu gapo yang paling penting? Katanya Luqmanul Hakim di dalam surah Luqman, la tusyrik billah. La tusyrik billah. Ilmu yang paling penting yang perlu ada pada kita, pada jantung kita, pada diri anak-anak, pada diri isteri, ialah jangan syirik pada Allah. Hari ni kita ada ajar ke duk? Kita tahu anak kita tak lulus UPSA mu nanti mu kata pondok mu. Pasal kita nampak dunia kan anak-anak nak suruh masuk sains marah, nak suruh masuk sekolah tinggi-tinggi. Anak tak lulus matematik kita geger. Anak tak lulus apa? Sains kita geger. Anak tak erti bahasa Inggeris kita geger. Tapi anak kita syirik kita tak using. Tuan-tuan ingat nu 2-3 bulan lepas nu dalam PKP yang betul berasa. Tersebarnya permainan games. Dia panggil PUBG. Yang mana tidak kata orang budak-budak orang tua nak mampu budak main lagi. Kata. Moga main dalam telefon. Ia sejenis barang perang. Geng ni main perang. Kalau zaman hamba budak mula Counter Strike. Lo ni zaman telefon canggih dia macam-macam. Dia panggil PUBG. Bisa hebat tak hebat. Barak nak tipu kita ni. Sampai tahap. Kita jangan nampak benda tu kecil. Tapi benda tu bawa syirik. Lagu mana tuan-tuan?
nak berjaya dalam misi perang tersebut, kena pergi ambil hadiah. Tak kira lah peluru kau berapa kau. Sebelum ambil hadiah tu, kena buat lagu ni. Pakai dalam telefon jah. Tetapi, apabila kita tak nampak benda tu benda besar. Sedekat, bila anak kita main, bila kita sendiri orang tua ni main, ibarat kita meredakan. Sedekat benda tu boleh menjadikan kita syirik. Sebab tu Pak Ji, kalau dalam portal mufti wilayah, ada beberapa ustaz lagi, doktor-doktor, waktu baik lalu haram dah main. Ni barai-barak duk buat. Ni mari pulak teka ni, masuk nama, masuk umur, masuk goni, teng teka tu baik. Tilik nasi. Musa kat lagi jadi goni. Tanganmu lagu ni. Mu menikah dengan dia ni. Tilik nasi. Jadi nak percaya ke goni pun ada. Tak budak. Sebab tu ilmu yang pertama yang kita kalau nak sebar tuan-tuan, jaga tetap syirik. Jangan bagi anak kita syirik. Jangan bagi orang sekeliling kita syirik. Kita nampak kecil. Sedekah dosa syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Ta'ala tidak mengampunkan dosa syirik dan mengampunkan dosa selain daripada itu. Sebab itu dalam Quran, dalam surah Luqman, tuan-tuan buka. Tuan-tuan nak tengok, cara nak didik anak, ikut cara yang Allah Ta'ala ajar. Kadang-kadang kita pergi cara kat motivasi. Masuk, bayar kerusuh, motivasi. Keluarga sunuh lah begini. Dia ayak step gini. Tuan-tuan kena ambil anak bangun tu atas ribu lah, berapa lah. Suak makan, nak didik anak lah. Kono-kono motivasi. Buka Quran, tengok. Gapa dia Allah Ta'ala sebut? Pertama, wa idza qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'izu, ya bunay, wahai anakku, la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuh. Jangan deraka kedua ibu bapa. Lepas tu panjang lagi, ada 2-3 perkara lagi. Ni orang Islam, budak, nak ajar lagu tu. Tapi tu ilmu kena sebar, bukan nanti ustaz, cikgu, gajar, bitu anak tak pakai lah ni belakang. Tembok sikit, nak naik mahkamah lalu dah. Cuma telinga sikit je. Panggil ayah mari. Ayah pula gang. Hamba gak panah benar. Kalau anak tak erti di sekolah, malah di sekolah, gak kita cubit. Hamba duduk kau lupa tuan-tuan. Kena. Dia mengajar mula kau lupa. Allahu Rabbi. Nak kata tak boleh kena lagi. Nak kutih tak boleh. Sudah tak ada cara. Tepat orang tak nampak luka, tarik sebi. Menau budak. Luka tak nampak. Nak didik. Habis tu nak didik dengan cara jangan syirik. Pertama go. Ceritakan anak-anak. Allah ni siapa? Allah ni Tuhan Rabb. Nak cerita. Nabi ni siapa? Nabi perutusan Allah. Apa yang kita tanggungjawab dengan Nabi? Kena ceritalah ke anak. Sebar dulu ilmu. Ilmu yang terbaik disebar bila kita sebar dalam keluarga kita dulu. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Ni perintah Allah. Jaga diri kamu dan diri ahli keluarga kamu daripada api neraka. Ni pak duk masjid. Anak duk gandung dengan motor supaya orang bawa beruk gandung naiknya tu. Game kau tu, game kau ni, kelik kau tu, kelik. Pak duk masjid. Bahaya tuan-tuan. Sebab didikan lah. Yang kita tak sebar. Itu kena jaga tambah-tambah dunia learning ni. Dunia learning. Tidak zaman tua-tua dulu. Zaman yang mula tak teruk gini. Zaman yang budak. Learning ni teruk telajuk dah. Bahaya kalau kita tak cuba terapkan dalam jiwa anak-anak. Bawa mari ke masjid. Tidak kerah supaya mari semaya jemaah. Allahu Rabbi. Susah depan hari kita esok-esok. Sedangkan kita duk berharap dalam kubur esok-esok. Anak-anak lah tolong kita. Tak. Sebab tu dalam bab waladun salihun yad'ulah. Tak. Apabila matinya seorang
ada terputus seluruh amalan kecuali 3 perkara. Waladun salihun yad'ulah. Anak yang mendoa ke kedua ibu bapa tu ulama bahas lagi. Apa? Gapo dia anak soleh doa kedua ibu bapa? Salimul aqidah. Anak akidah hak suci. Sahihul ibadah. Ibadat dia buat hak betul. Hak Nabi tak buat, tak buat. Ulama bahas lagi begitu. Nak dapat ke anak hak soleh hak doa kita ala kubur esok. Itu ilmu perlu disampaikan. Maka perumpamaan yang Nabi sebut ibarat hujan. Kalau tanah tu molek, ya subuh boleh cucuk tanah, boleh bagi manfaat. Tapi kalau tanah kau ya kerah situ. Hak sekat air, tak boleh nak pergi mana air pakat mati. Orang tak ada ilmu. Dia tak sebab. Hak paling teruk di akhir hadis. Mereka yang tidak mengangkat kepala. Angkuh. Tak say tutup ilmu. Tak. Quran tak say belajar. Berasa bangga. Tak. Ada kereta besar, ada rumah besar, ada dreba, ada bini besar. Tak. Orang cerita ayat Quran, dunia. Tak. Fikir, tolak dunia, tolak. Quran tak cara 50 pun duduk lagu tu Quran. Jangan mati tak uti baca Quran. Koyak selalu. Jangan mati. Tetuai kailah lagu mana pun. Jangan mati tak uti baca Quran. Sebab apa mak kata gitu? 1400 tahun. Tuai-tuai Allah Ta'ala bagi 60, 70, 80. Tuai-tuai buat gapo tak uti baca Quran. Bikin lagu mana? Nak buat biar uti baca Quran. Sebab apa? Jangan esok-esok Allah. Kau baca reti sikit bahasa enggol dah. Nak jawab Gabriel dengan Tuhan esok. Lalu kita ni, nak Quran mari kepada kita 1400 tahun dah. Tak boleh ambil manfaat daripada Quran. Tak. Nak baca Alif Lam Mim. Tak. Kalau malam Jumaat, dia baca Yasin. Bing. Bunyi ujung-ujung bing, hing. Tak. Depan tak baca, kau tak reti. Orang sebut hing, ya hing tak. Orang sebut bing, ya bing tak. Tak. Maka hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Itulah berapa hadis yang nak sebut. Banyak lagi hadis ni cerita bab ilmu. Tak? Banyak lagi hadis cerita bab ilmu. Maka kita ambil lah manfaat walaupun sikit. Tak boleh dengar banyak-banyak pasal orang tua. Tak? Ambil sikit. Kepentingan menuntut ilmu ada tempat dia. Kita ni nak mati kena ada ilmu. Nak mati kena ada ilmu. Bila kita ada ilmu untuk mati, kita akan ada persediaan untuk mati. Kalau kita tak ada ilmu untuk mati, kita just sekadar hidup, kita tak fikir. Aku ni kena buat kebaikan, aku kena semaya berjumuah, aku kena jaga. Sedekah, aku kena jaga. Tak, aurat, isteri, anak-anak aku. Kalau kita ada kesedaran, tak, nak ada ilmu tentang benda mati, tentang akhirat ni, kita akan speed ya kehidupan. Kehidupan kita akan jadi baik. Tapi kalau kita luah sangat ke depan duk fikir ke dunia, kita tak akan nampak lagu mana kematian nak mari pada kita. Wallahu a'lam, kita tak tahu. Tak? Sebab itu antara perkara besar, tak? Antara perkara besar yang merugikan dalam kehidupan kita ni apabila kita buang masa. Katanya Ibnul Qayyim, kerana buang masa ni lah. Tak? Buang masa ni memutuskan kamu dengan ilmu. Kita rugi masa kita. Kita banyak fikir dunia. Nak ambil dunia, ambil lah. Tak ada masalah, kita sama-sama duduk kejar harta, nak kaya, nak senang, hidup senang belaka. Tapi tengok, mengajar masjid ramai ni jahat dah. Sebab tak ada kesedaran. Ustaz mari baca hadis, mari mengajar fiqh, mari mengajar hadis, mari mengajar tauhid. Tak tauhid, tuan-tuan tak belajar akidah, tuan-tuan tak belajar, tuan-tuan tak akan tahu perkara yang membatalkan tauhid. Tuan-tuan tak akan tahu dalam tauhid ni kena lagu mana, dalam tauhid ni dalam kena lagu mana. Fiqh lagu mana, hukum warga ni lagu mana hukum. Lepas tu ya semaya tunggal langit habis, sebab tak ada ilmu. Itu kena mengaji insya-Allah. Jadi kita harap kita jumpa 2 minggu lagi insya-Allah. Kita tengok beberapa baki hadis lagi berkenaan dengan ilmu. Supaya kita sama-sama ambil kesedaran mulai daripada hari ni. Tubik daripada masjid. Minta Allah Ta'ala bagi hidayah pada kita. Tak kira lah muda ke, tua ke.
kaya ko, miskin ko, mengajilah tuan-tuan. Tak, tuan-tuan tengok Tok Guru ni Aziz mengajar di mana? Di medan ilmu. Allah kali ingat tuan-tuan. Meroyak sungguh kali tuan bogi. Punyalah nak uwi ilmu pada rakyat. Ambo depan mata ambo dia tu. Nak mengajar, punyalah istiqamah. Jalan orang pipin dah ni, orang pipin. Ambo yang kecil lagi duduk turut dia. Jalan nyok. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Pakak ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Pakak ikut. Alhamdulillahirabbil alamin. Masuk ayat baru. Hurrah, tak ada 5 minit. Ceh. Ambo minta maaf. Ambo tak cekak. Siapa tak hak tu? Tak padai kalau dia mati orang beratus ribu pun. Betul? Ilmu. Sebab ilmu. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah, apa yang baik bagi daripada Allah, yang tak baik daripada diri kamu sendiri, insya-Allah ada masa kita jumpa lagi. Mohon maaf kalau ada kesilapan dan terkasar bahasa qul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma barakatuh. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina as-sirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wal nar. Sallallahu ala Muhammad sallam. Alhamdulillah. Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma barakatuh. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل